Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Sufi Hamdi bin Syamsuddin. Saya nombor matrik saya 15 DPK 18F1043. Saya kos diploma kejuruteraan elektronik komputer. Nama penyelesaian saya daripada projek 1 hingga projek 2 adalah Puan Farah Azura binti Abdul Rahman. Hari ini saya nak membentangkan tentang projek saya, iaitu Water Detector Indicator Based IoT. Okey, pengenalan bagi projek saya adalah sikap segelintir yang lebih mengutamakan kemajuan modernisasi berbanding pengekalan kualiti alam sekitar yang bertindak sebagai nadi kelangsungan hidup. Yang kedua, kaedah pertanian yang tidak bersistematik dan pelaksanaan projek pembangunan di kawasan bukit beroperasi sebagai punca berlakunya kejadian banjir. Yang ketiga, sikap segelintir masyarakat memandang enteng terhadap isu pembuangan sampah sarap yang tidak terkawal. Okey, untuk penyertaan masalah, yang pertama, mengambil masa untuk mendapatkan maklumat mengenai paras air yang meningkat. Yang kedua, banyak kerosakan barang dan harta benda penting yang tidak dapat diselamatkan. Yang ketiga, banjir juga sering merosakkan penyambung elektrik dan kemudiannya mempunyai kesan hiliran akibat kehilangan kuasa elektrik. Fact finding yang saya dapat adalah di bandar. Hasil fact finding menunjukkan kejadian banjir dan banjir bandang di Manado secara umum diakibatkan adanya curah hujan yang sangat tinggi. Data BMKG pada 15 Januari 2014 menunjukkan curah hujan di Das Tandano mencapai 215 mm Minahasa, sedangkan di Das tumpaan mencapai 41 mm per hari. Dari hasil pengamatan tersebut, tim dari UGM merekomendasikan agar secara dibuat identifikasi zona yang rentas longsor dan banjir, peta risiko bencana serta pemberdayaan masyarakat untuk mencegah dan mengurangi risiko bencana. Idealnya relokasi, tapi kalau belum memungkinkan, sistem pemantauan dan peringatan dini bencana longsor dan banjir perlu dikembangkan, ujarnya. Objektif saya adalah yang pertama, mengesan 3 aras ketinggian air, iaitu berjaga-jaga, diarahkan berpindah dan banjir berlaku, yang akan dihantar ke dalam aplikasi Blink. Yang kedua, menyampaikan maklumat melalui telefon bimbit kepada pengguna dan pusat kaji cuaca. Yang ketiga, menggunakan konsep IoT untuk menyampaikan maklumat. Skop bagi projek saya adalah, yang pertama, projek ini adalah sebuah prototype. Yang kedua, mempunyai 3 tahap aras air, iaitu berjaga-jaga, diarahkan berpindah dan banjir berlaku. Yang ketiga, tahap kedalaman bagi setiap aras, iaitu aras pertama sebanyak 16 cm dari permukaan air ke sensor, iaitu ultrasonik. Aras kedua sebanyak 14 cm dan aras ketiga 10 cm dari sensor ultrasonik. Ini adalah skop saya. Saya menerangkan tentang komponen dan penerangannya. Ultrasonik, operating voltage dia adalah 5 volt. Teori measuring distance adalah 2 cm ke 450 cm. Practical measuring distance dia adalah 2 cm pergi ke 80 cm. Accuracy dia adalah 3 mm. Measuring angle cover dia adalah kurang daripada 15. Operating current dia adalah kurang daripada 15 mA. Operating frekuensi dia adalah 40 Hz. Bagi ESP8266 pula, manufacturer dia adalah Expressive System. Type dia adalah 32 bit microcontroller. CPU dia adalah 80 MHz atau 160 MHz. Memori dia adalah 32 bit keep instruction, 80 keep user data. Input dia adalah 16 GPIO. Pin dia
power dia adalah 3.3 volt DC dan successful dia adalah ESP3. Yang ketiga adalah buzzer. Bagi penerangan ni adalah operating voltage dia adalah 4 ke 8 volt. Max rate current dia adalah 32 mA. Min sound output at 10 cm dia adalah 85 dB. Resonant frekuensi dia adalah 2300 tambah tolak 300 Hz. Ini adalah block diagram bagi projek saya. Input saya adalah ultrasonic sensor. Proses saya adalah ESP8266 Lolin Note MCU V3 dan output saya adalah LED, iaitu mempunyai 3 LED dan 1 buzzer. Apabila banjir berlaku, buzzer itu akan berbunyi dan dia akan menghantar kepada aplikasi Blink yang ditulis berjaga-jaga, diarahkan berpindah dan banjir berlaku. Ini adalah skematik circuit saya. Saya menggunakan ultrasonic, satu ESP8266, satu buzzer, satu power supply iaitu voltage regulator saya, bateri 3V, casing bateri. Saya menggunakan 3 LED dan 3 resistor iaitu 330 ohm. Bagi connection pula, VCC daripada ultrasonic akan pergi ke voltage regulator, VCC juga. Trigger and echo dekat ultrasonic akan pergi dekat ESP8266 dan juga ground di ultrasonic akan pergi ke ESP8266. Begitu juga dengan buzzer akan pergi ke ESP8266. Bagi bateri akan bergabung positif negatif dekat voltage regulator dan 3 LED dan 3 resistor akan ketiga-tiga resistor akan pergi ke ESP8266 dan negatif bagi tiga-tiga LED akan pergi ke negatif supply. Itu saja. Hasil dapatan. Ini adalah hasil dapatan dari projek saya, iaitu saya dapat menghantar notification ke apps Blink, iaitu dapat mengesan ke tiga-tiga paras air dan mengeluarkan notification berjaga-jaga, diarahkan berpindah dan juga banjir berlaku. Ini adalah analisis. Di sebelah kiri, water tank level monitoring adalah produk asal dan saya menukarkan kepada water detector indicator based IoT. Bagi water tank level monitoring, dia tidak menggunakan apps Blink untuk mengawal air di dalam tangki. Dia menggunakan microcontroller Arduino Uno dan dia menggunakan ultrasonic sebagai sensor. Bagi produk saya, water detector indicator based IoT, saya menggunakan apps Blink untuk menghantar notification ke pengguna, menggunakan microcontroller ESP8266 sebagai microcontroller dan menggunakan ultrasonic juga sebagai sensor. Kesimpulan bagi projek saya adalah yang pertama, dapat mengesan ketiga-tiga aras air untuk dihantar ke aplikasi Blink, iaitu aras pertama mengeluarkan notification berjaga-jaga, aras kedua pula diarahkan berpindah dan aras ketiga adalah banjir berlaku. Yang kedua, dapat menghantar maklumat ke telefon bimbit pengguna. Yang ketiga, menggunakan konsep IoT ataupun Internet of Things untuk menyampaikan maklumat. Yang keempat, tetapi pada mulanya saya mencuba demonstrasi 1 dan 2 berjaya sebelum memasukkan hardware ke dalam sebuah kotak. Lepas memasukkan hardware ke dalam sebuah kotak, saya mendapati sensor tidak dapat mengesan. Jadi, saya membuat kesimpulan berkemungkinan bateri yang saya pakai tersebut tidak dapat menyokong ESP8266 saya, atau ESP8266 saya terbakar kerana tidak dapat mereset button.
Cadangan penambahbaikan. Yang pertama, penambahbaikan dilakukan dengan lampu amaran 100 meter dari tempat banjir dan juga menggunakan amaran bunyi yang lebih kuat. Yang kedua, selain itu, saya juga bercadang untuk membuat skrin besar yang menunjukkan amaran banjir yang bersaiz besar sebelum sampai di kawasan yang dinaiki. Yang ketiga, penambahbaikan ini dapat membantu lebih ramai orang kerana tidak perlu menunggu dari ahli kaji cuaca dan terus ke penduduk setempat. Oleh hal demikian, penduduk kawasan dapat menyelamatkan diri dengan lebih cepat dan bertindak untuk berpindah di kawasan yang lebih selamat